Tak keluar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa lagi dalam kelas Pendidikan Islam, kan. Jadi hari ini saya nak masuk dalam bab seterusnya, iaitu bidang fiqah, kan. Itu yang last kali tak silap Ustaz, kelas ni masuk bab apa ya? Bab akidah kan? Dah siap kan? Okey. Jadi ini bidang fiqah kat sini. Yang pertama sekali, fiqah ni apa? Fiqah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan seseorang manusia. Sama ada dengan Allah, dengan sesama manusia, ataupun sesama makhluk-makhluk yang lain. Kan? Itu adalah hukum-hukum yang perlu kita ketahui dalam bab fiqah ni. Okey. Kalau kita tengok kat sini, yang pertama sekali kita nak mempelajari tajuk pelajaran yang ke-17, konsep ibadah dan jenis hukum. Okey. Konsep ibadah dan jenis hukum. Apa dia ibadah? Ibadah merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya. Jadi ibadah itu adalah pengabdian diri seorang hamba secara berterusan kepada penciptanya, iaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud ibadah. Dari segi bahasa pula bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah. Ibadah dari segi bahasa iaitu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bos. Kena tengok cikgu. Ya. Kita tak ada kereta sekolah. Tak ada. Besok. Okey, ibadah dari segi bahasa pula, dari segi istilah pula ialah semua perkataan dan perbuatan zahir ataupun batin yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ibadah. Apa-apa semua yang perbuatan yang kita lakukan, sama ada perbuatan zahir dan batin, itu adalah dikira ibadah. Perbuatan. Okey, apa dia perbuatan zahir? Zahir ni adalah perbuatan yang nampak. Contoh seperti apa yang nampak, solat kita nampak. Dan perbuatan batin pula adalah perbuatan yang tak nampak. Zikir yang dalam hati lah tu. Yang tak nampak dengan yang nampak. Okey, jadi itu adalah dimaksudkan dengan ibadah. Al-Quran menjelaskan bahawa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah kepada mereka. Yang inilah tujuan Al-Quran, tujuan manusia diciptakan dengan jin. Kenapa Allah ciptakan manusia dan jin? Tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Okey. Ada nak tanya tekak ni? Faham ke tak? Faham. Okey, seterusnya. Ibadah juga terbagi kepada dua jenis. Ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keridhaan Allah, akan diberi ganjaran pahala. Ibadah terbahagi kepada dua kategori, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Okey, kalau kita tengok kat sini, jenis ibadah ada dua jenis. Yang pertama, ibadah khusus. Yang kedua, ibadah umum. Apa dia ibadah khusus? Apa dia ibadah khusus? Ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, oleh hukum Islam dari segi cara nak laksanakan ibadah tu. Dah ada cara dia, dah ditetapkan. Ada rukun. Yang kedua, ada syarat dia. Serta tidak boleh diubah. Okey, itu ibadah khusus. Contoh kat sini adalah solat. Solat dia ada cara dia sendiri. Tak bolehlah kita solat ikut cara kita. Tu sebab tak boleh. Sebab dah ditentukan cara dia. Puasa pun dah ditentukan cara dia. Bila nak kena puasa, bulan Ramadan, hari Isnin, hari Khamis, kan? Zakat dan haji. Ini contoh-contoh ibadah khusus lah. Ibadah yang Allah telah tetapkan cara dia, syarat dia, tak boleh suka-suka kita nak ubah. Contoh kat sini, solat, ada cara solat kan? Tidak rukuk, sujud, ada rukun dia 13 rukun solat. Ada syaratnya, syarat wajib dengan syarat sah. Kan? Ini semua ada, itu namanya ibadah khusus. Manakala ibadah umum pula ialah ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau makhluk lain dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya makan, minum, berniaga dan bekerja. Inilah contoh ibadah umum. Ibadah umum adalah semua perbuatan seharian kita yang berkaitan dengan manusia ataupun bukan manusia. Kalau benda tu baik, dikira sebagai ibadah. Kalau benda tu buruk, tak dikira ibadah. Dia atas ni kan, dia kata tadi, ibadah ialah semua jenis perbuatan, semua perkataan dan perbuatan zahir dan batin yang disukai oleh Allah. Contoh kat sini, makan. Allah suka ke makan? Kenapa makan tu dikira sebagai ibadah? Okey, kerana makan itu adalah perkara yang baik. Kan, makan adalah perkara yang baik, yang Allah redai. Kenapa kita makan? Kita nak tenaga. Nak buat apa tenaga? Nak beribadah kepada Allah. Berniaga. Nak buat apa berniaga? Nak cari pendapatan. Buat apa pendapatan? Menyara kehidupan keluarga. Itu dinamakan juga sebagai ibadah umum. Okey. Faham semua, harap semua faham sampai sini. Yang seterusnya, jenis-jenis hukum. Tadi ibadah ada dua, ibadah khusus seperti solat yang ada yang telah ditentukan cara, rukun, syaratnya, dan ibadah umum. Semua perbuatan yang baik yang diridai Allah yang berkaitan dengan manusia sesama manusia atau manusia dengan makhluk lain. Okey. Jadi dalam kehidupan kita ni, setiap apa perbuatan yang kita lakukan ada hukum dia, termasuk dalam 5 perkara. Okey. Pernah lah pula Ustaz nak pegang ni.
Semua perbuatan yang kita lakukan itu ada hukum dia. Yang inilah hukum dia. Hukum dia ada 5: wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Apa yang kita lakukan semua ada hukum dia. Makan, contoh ibadah makan. Makan tu apa? Makan tu termasuk dalam bab harus. Contoh kat sini. Solat tu termasuk dalam bab mana? Hukum mana? Hukum wajib. Puasa ada wajib, ada sunat. Makan petai, makruh. Haram, isyak rokok haram. Okey. Jadi apa dia? Wajib mendapat pahala jika dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Contoh kat sini solat. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa. Okey. Yang kedua, sunat mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Ni hukum sunat. Okey. Yang ketiga, harus tidak berdosa jika dilakukan dan ditinggalkan. Kalau buat tak berdosa, tak buat pun tak berdosa, tak dapat apa-apa. Contoh tidurlah. Tidur tu harus je. Nak tidur suka hatilah tidur. Tidur. Tapi kalau tidur sampai meninggalkan solat, tidur tu jadi haram. Kan? Okey. Yang keempat, makruh. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Contoh kat sini masa ambil wudu kita bersembang-sembang dengan kawan. Tu perbuatan itu adalah tak berdosa kalau kita buat. Tapi kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Sekejap je masa wudu, jangan sembang. Senang kan? Nak dapat pahala tu senang. Yang kelima, haram. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Contoh berjudi. Allah dah kata berjudi itu tidak boleh. Tapi kalau kita buat juga, maka berjudi itu adalah haram. Okey. Setakat ni ada nak tanya? Setiap perbuatan manusia sama ada baik atau buruk akan diberi ganjaran dan balasan yang setimpal. Maksud firman Allah dalam ayat 7 dan 8 surah Az-Zalzalah, siapa yang membuat kebajikan sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatannya, amalannya. Dan siapa yang membuat kejahatan sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalan dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ni kalau kita buat baik walaupun kecil, kita akan dicatat perbuatan tersebut dalam buku amalan kita. Kalau kita buat sekecil keburukan pun, sekecil-kecil keburukan, maka keburukan itu akan dicatat dalam buku amalan kita. Jadi seharap tidak adalah yang buat keburukan-keburukan. Harap-harapnya semua catatan amalan buku kita itu adalah amalan yang baik-baik. Baik. Tak keluar lah. Lambat dia kat sini. Aduh. Okey, rasanya dah habis sampai sini. Dia keluar ni lah. Keluar dalam buku teks. Ada main dam. Tamat. Anda baca ayat kursi sebelum tidur. Hukumnya sunat. Bagus, naik satu tangga. Anda mandi pagi, hukumnya harus. Berzina, berjudi dan meminum arak tidak sempat bertaubat, hukumnya haram. Turun balik, makan bawang. Ni kat sini tengok. Ini permainan dam ular. Siapa yang cepat habis
Dia menang. Okey. Ada pertanyaan tak setakat ni? Konsep hukum. Yang pertama, hukum terbahagi kepada dua, ibadah terbahagi kepada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus yang ada cara, rukun, syarat seperti solat, puasa, zakat dan haji. Ibadah umum, semua perkara yang baik yang diridai oleh Allah SWT seperti makan, minum, tidur, bersukan dan lain-lainnya. Sebenarnya semak peribadi amalan harianku. Okey, ni dah adalah. Okey. Ada nak tanya tak? Ha? Okey. Jadi kita nak masuk tajuk seterusnya, cepat sikit. Sebab kelas sebelah, kelas ni Ustaz baru masuk hari ni kan. Ustaz jaga periksa. Lepas masuk hari ni baru Ustaz masuk. Okey. Bersuci asas kebersihan. Bab bersuci. Bersuci dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dinamakan sebagai toharoh. Maksud dan hukum taharoh. Taharoh ni maksudnya bersuci lah. Sama bersuci dari dalam bab fiqh kehidupan kita, ibadah kita. Yang pertama sekali sebelum kita melakukan apa-apa, kan, kita kena macam dah ada je. Ada. Boleh lah. Ni dia dah 5. Ada air. Dia dah 5. Ambil. Saya ambil tentang 1, 2 je. 3. Ni 1, 2. Okey. Jadi dalam kehidupan kita sehari-harian, yang pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah bersuci. Kalau bab bersuci tak lepas, maka ibadah kita pun tak lepas. Contoh apa? Nak solat. Sebelum solat kita kena tahu bahagian-bahagian bab bersuci. Kena sucikan pakai apa dan sebagainya. Okey. Toharoh dari segi bahasa bermaksud suci dan bersih. Suci dan bersih. Toharoh dari segi bahasa. Manakala toharoh dari segi istilah pula, suci dan bersih daripada hadas. Satu, hadas. Yang kedua, najis. Ni kita kena bezakan lah. Ramai pelajar yang tak tahu hadas dan najis. Dia tak boleh beza apa dia hadas, apa dia najis. Hadas dia ada 2. Hadas besar dan hadas kecil. Najis dia ada 3. Najis muaffafah, najis mutawasitah dan najis mughallazah. Jadi semuanya 5. Jadi kita kena tahulah mana yang hadas, mana yang najis. Nak kena bersihkan. Okey. Setiap Muslim yang ingin melaksanakan ibadah solat dan tawaf disyariatkan suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat ibadah. Begitu juga ketika memegang, membawa ataupun menyentuh Al-Quran. Seorang itu diwajibkan suci daripada hadas. Kita bersuci pada hadas, najis berdasarkan firman Allah. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita bersih daripada hadas dan najis. Pertama, solat. Kedua, tawaf. Ketiga, memegang dan membawa Al-Quran. Ni 3. Hari-hari kita nak solat kan. Nak solat, pastikan
badan kita bersih daripada hadas dan najis. Jadi Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka kepada orang yang bersuci, membersihkan diri. Kat sinilah kalau kita tengok, taharah itu pertama mengangkat hadas. Yang kedua menyucikan najis. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kena nak sucikan kena berwudu. Hadas besar nak sucikan dia kena mandi. Kalau wudu dengan mandi guna air. Kalau tak ada air kita tayamum. Tayamum nanti kita belajarlah. Mandi belajar, wudu belajar. Ini pun nanti kita belajar. Menyucikan diri itu daripada najis, najis mughafafah, najis mutawasitah, dan najis mughalazah. Jadi ada 3 jenis najis yang perlu kita tahu dan kita kena sucikan sebelum solat. Okey. Jadi dekat sini menyucikan najis ni dengan mengangkat hadas mesti ada alat, apa benda yang kita nak gunakan, kan, untuk mengangkat hadas kecil ni. Jadi dekat situ ada alat-alat untuk bersuci. Dia ada 3 alat-alat untuk bersuci, ada 3. Yang pertama air, kat sini alat untuk bersuci. Yang kedua tanah. Dan yang ketiga batu atau benda kesat. Okey. Air ni untuk berwuduk dan mandi, membersihkan hadas dan mencucikan najis. Okey, air. Kalau kita tengok kat sinilah air. Tak kalau dia lambat lah ni. Aduh, letih. Ni. Untuk mengangkat hadas kecil dan besar, berwuduk dan mandi guna air, menyucikan najis. 3 najis ini kita kena sucikan dengan air. Kalau tak ada air, kita guna debu tanah untuk bertayamum. Habis kat sini Ustaz, najis mutawasitah ni kalau tak ada air, kan, kita nak gunakan apa? Kita gunakan dia sebagai benda kesat, batu atau benda kesat untuk beristinja. Okey. Untuk beristinja. Nanti kita cerita juga bab istinja. Okey, dia kata apa? Ada yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah air dan debu tanah. Air digunakan untuk mandi dan wuduk, manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Air juga digunakan untuk beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Istinja ni maksudnya kalau orang Melayu kata cebok. Kalau bahasa Arabnya kata istinja. Istinja tu membasuh kubul dan dubur daripada najis yang keluar, tu namanya istinja. Kan? Kencing tu, kencing keluarlah najis, kencing. Air kencing tu najis daripada kubul kita. Jadi nak bersihkan dia, nama dia istinja. Kalau kita buang air besar, berak, keluar najis daripada dubur kita, kan, namanya nak bersihkan, namanya istinja, guna air. Habis Ustaz, kalau tak ada air, gunalah batu ataupun benda kesat. Jadi air, alat untuk bersuci ada 3. Air, tanah ataupun debu tanah. Yang ketiga, benda kesat ataupun batu ataupun benda kesat. Jadi air itu
Air pun ada jenis-jenis air dekat sini. Okey. Air yang pertama air mutlak. Jenis-jenis air. Yang pertama air mutlak. Air mutlak ni air apa? Air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Suci ni bersih. Kan? Contohnya dia bersih, boleh diminum, boleh untuk mandi, boleh untuk kegunaan harian dan dia boleh untuk bersuci. Bersuci ni maksud dia kat sinilah yang mengangkat hadas tadi. Mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar ataupun untuk membasuh najis. Okey. Ni. Air mutlak digunakan untuk air yang suci lagi menyucikan. Kat sinilah. Suci tu kita tengok bersih, boleh mandi, tapi dia boleh menyucikan hadas dengan menyucikan najis. Itu air mutlak. Jadi ada berapa air mutlak ni? Air mutlak ni ada 7 jenis. Kan? Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air perigi, kelima air mata air, keenam air embun, ketujuh air salji. Ini jenis 7 jenis air mutlak yang kita boleh gunakan untuk bersuci, mengangkat hadas. Untuk mandi, untuk wuduk, untuk membasuh najis. Mughallazah, mutawassithah, muwaffafah. Inilah jenis. Ustaz, air paip tak sebut pun Ustaz. Mana air paip? Air paip termasuk dalam air sungai. Kan? Jadi bolehlah kita nak berwuduk guna air paip. Okey. Okay, please. Kat sini kan. Okey. Air mutlak. Sifat air mutlak itu bersih. Air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas ataupun bersuci. Jadi air mutlak ni air paip yang kita belum gunakan untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Okay. Air ini tidak berubah sama ada bau, warna ataupun rasa dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Contohlah, ni air sungai ni kalaulah masuk orang dalam ni, air tu tak berubah warna, bau dan rasa. Itu ciri-ciri air mutlak. Apa kegunaan dia? Untuk mandi wajib, berwuduk, dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Jadi kalau kita nak berwuduk kena guna air mutlak. Apa air dia? Air sungai, air hujan, air laut, air sungai, air perigi, air mata air, air embun, air salji. Ustaz, air embun? Ya, air embun. Kan? Kumpul lah banyak-banyak air embun tu, secawan. Bolehlah buat wuduk. Air salji Ustaz. Air salji, kau pergi salji sana. Kan? Ambil air dia, bawa balik Malaysia. Nanti dia cair. Bolehlah jadi nak buat wuduk. Kan? Contohlah. Tapi nak buat apa pergi negara salji. Malaysia pun banyak air. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, air mustakmal. Apa dia air mustakmal? Air suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air ni bersih. Contohlah, kan? Kita dah ambil wuduk, air yang mengalir, kita masa wuduk tu, kita kumpulkan dia.
Bersih ke tak? Bersih air tu. Air tu bersih. Kita ambil wudu kan, pakai paip, buka paip, ambil wudu, kemudian kita tadah air yang berwudu tu dalam timba. Itu bersih. Tapi tak adalah orang nak tadah kan. Dari segi sifat dia air tu bersih. Tapi kalau kita kumpul nak buat wuduk lagi sekali, air dalam timba tu, ni kan, air dalam timba ni tak boleh lagi kita nak buat berwuduk untuk kali kedua. Sebab air tu dah jadi air mustakmal, air yang telah digunakan. Mustakmal ni maksudnya air yang telah digunakan. Jadi tak boleh lah. Kan? Air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci sifat dia. Air mutlak, itu 7 jenis air tadi yang telah digunakan untuk bersuci, angkat wudu, berwudu ataupun mandi besar, mandi hadas. Boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ataupun bersuci. Kegunaan dia, bolehlah kalau kumpul-kumpul bersih air itu kita masak, boleh buat minum. Kan? Boleh buat minum, basuh kereta, cuci rumah, kan? Tapi tak boleh lah untuk angkat hadas dan basuh najis, tak boleh. Okey. Dia kata air mukayat. Apa pula air mukayat ni? Air mukayat ialah air yang bercampur sesuatu bahan yang suci. Air mukayat maksudnya air paip, air mutlak tadi bercampur dengan benda yang suci yang kita boleh makan. Contoh air masak, air paip tu kita masak, kita campur gula, dia jadi tak namanya air masak. Dia jadi nama air gula. Itu air mukayat lah. Contoh lagi air kopi, air masak, air mutlak yang kita panaskan dan kita bancuh campur dengan air kopi. Jadi dia tak nama air masak, dia nama air kopi, kan? Jadi air itu dinamakan air mukayyad. Air mukayyad adalah air yang bercampur dengan benda yang suci. Okey. Air yang ketiga, air musammas. Apa dia air musammas? Air musammas ialah air yang disimpan dalam bekas logam. Ini logam lah. Dalam tempayan besi, kan? Dalam kecuali emas dan perak. Logam emas dan perak ni dia tak termasuk air musammas. Nanti tak ceritakan, kan? Yang terdedah kepada cahaya matahari. Air yang ada dalam bekas ataupun tong besi yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Itu namanya air musammas. Sifat dia air yang terdedah kepada cahaya matahari dan negeri yang apabila terlalu panas. Makruh apabila digunakan ketika masih panas. Jadi air ni air makruh lah kalau kita gunakan air panas ni. Sebab apa? Sebab air yang terdedah kepada cahaya matahari dalam logam boleh menyebabkan penyakit sopak. Yang kulit tu putih-putih. Kulit putih sini sikit. Salah satu puncanya sebab bahan kimia, bahan-bahan yang ada dalam logam ni akan merosakkan kulit. Sebab itu kalau masih panas kita makruh. Lebih baik kita tinggalkanlah, takut kulit kita rosak. Itu air musammas. Okey. Yang keempat, yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis. Air mutanajis ni dikira sebagai air yang bernajis. Air yang dimasuki atau terkena najis. Apa dia air mutanajis? Air yang sedikit yang dimasuki dalamnya najis. Kalau kita tengok kat sini gambar dia ada kolah kan. Dalam tu ada tahi cicak. Kolah ni tak sampai 2 kolah. Sukatan dia. Air yang dimasuki najis dalam jumlahnya tidak sampai 2 kolah. Nanti kita tengok kat bawah ni ada 2 kolah. Walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa.
Kan air itu sedikit dalam timba masuk najis ataupun termasuk tai cicak. Tai cicak tu termasuk najis lah. Walaupun tak berubah air itu, tak berubah bau, warna dan rasa, jadi tetap air najis. Air tidak mengalir ataupun berubah warna, bau atau rasa apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Air tidak mengalir yang berubah. Yang ni pertama ni air yang sedikit. Air sedikit tak sampai 2 kolah masuk najis. Confirm air itu jadi air mutanajis, jadi air najis lah. Yang kedua, air yang tak mengalir, banyak tak mengalir, masuk dalam dia najis dan berubah warna, bau dan rasa. 3 sifat ni berubah. Jadi air banyak yang tak mengalir tu jadi air mutanajis. Kena buang semualah. Kegunaan tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Air mutanajis ni tak boleh kita nak buat wuduk, tak boleh nak buat mandi wajib dan tak boleh diminum sebab air ini adalah dinamakan sebagai air najis. Okey. Ni sukatan 2 kolah. Kalau kita kata 2 kolah tu banyak mana? Sukatan 2 kolah tu. Kalau 2 kolah lebih 2 kolah dia masuk najis, tak berubah warna, bau dan rasa, dia tetap air suci. Tapi kalau kurang 2 kolah, dia masuk najis, dia dah jadi air najis. Kan? Kadar 2 kolah, liter 192 hingga 270 liter. Kalau kita ada air botol tu, banyaknya, itulah. Banyak kira 270 botol air mineral lah yang 1 liter tu. Ni contoh Ustaz punya ni, air ni. Ini 1 liter air ni. Jadi 200 botol air ni. Dia suka dia penuh, tuang. Tu banyak tu lah air 2 kolah. Ataupun 1/4 hasta. 1/4 hasta. Hasta ni lah hasta. Pesak segi tu. Panjang dia daripada ujung tangan ni sampai ke siku. 1/4. Kita ukur lah. Ataupun 13 tin minyak tanah. Ni sukatan lama lah, sukatan Baghdad. Idza kana al-ma'u qalatain lam yahmil khabasa. Apabila air itu mencukupi 2 kolah, air tersebut tidak mengandungi kotoran najis. Ini menunjukkan bahawa air 2 kolah itu tidak bernajis kalau masuk dalamnya ada najis. Ini sebab Nabi berkata, hadis Nabi, idza kana al-ma'u qalatain, apabila air itu cukup 2 kolah, lam yahmilu khabasa, maka dia tidak mengandungi najis. Okay. Now, you see. Habis ya? Number one. Can you see the number one that what do you have to write? Who will read? Dan tentulah kalau awak akan ini dekat cikgu baru baca kotak. Kalau you hantar Okey, 2 lagi sikit lagi 2 lagi. Yang ni lah last 2 lagi. Lepas tu habislah tajuk kita untuk hari ni. Okey, apa perbezaan bersih dan suci? Beza bersih dan suci. Bersih kat sini kan bersih. Pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Maksudnya baju kita tu kena tai burung, kita ambil air sabun saja. Sabun saja kita basuh pakai sabun, tak pakai air pun. Jadi baju tu bersih tapi tak suci. Kan? Kenapa dia bersih? Bersih sebab dia pakai sabun. Tak suci tu baju yang kita gunakan itu masih lagi bajunya namanya baju bernajis, tidak sah untuk gunakan untuk solat. Kan? Kalau kita baju tu kita basuh dengan air sabun je. Basuh dengan air sabun je, tak gunakan air mutlak pun. Maka baju tu masih bernajis. Okey, suci. Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan ataupun tisu sahaja. Inilah
Ni benda-benda yang suci tapi kita rasa dia kotor. Kan contohnya lumpur. Contoh lagi minyak hitam. Kan contoh lagi hingus. Terkena hingus kan. Kotornya hingus. Hingus dia bukan najis. Lap je. Pakai tisu lap boleh. Tidak bersih tapi suci. Baju tu kotor lah. Kan kena lumpur kotor lah baju tu. Tapi dia suci. Kalau setakat kita ambil sabun, ambil sapu tangan, lap baju yang kena tanah tu, dia boleh gunakan untuk solat. Itu beza bersih dan suci. Baju yang bersih tak semestinya boleh digunakan untuk solat, tetapi baju yang suci boleh digunakan untuk solat. Jadi kita kena tahulah benda-benda yang bukan najis itu dinamakan adalah benda suci. Najis nanti kita masuk. Najis muwaffafah, mutawasitah dan lazah. Kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Ini kenapa kita nak bersuci lah. Okey, kenapa kita perlu bersuci? Kerana sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Kenapa kita perlu bersuci? Badan kita suci setiap masa. Kerana di mana-mana sahaja kita boleh tunaikan solat. Kan biasa kita dengar orang cakap, jom kita sembahyang, kau pergilah dulu, baju aku tak bersih. Baju aku kotor. Kan alasan untuk tak solat. Jadi sekarang ni pastikan baju yang kita pakai adalah bersih dan suci. Terutama sekali seluar dalam lah. Seluar dalam kan yang kita pakai tu pastikan tak kena air kencing kalau kita kencing. Kalau kita kencing terkena air kencing, kita solat juga, solat kita tak sah. Okay. Memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Kenapa kita nak bersuci? Kerana orang yang suci itu menjaga kesihatan dan susah mendapat penyakit. Tak percaya, kamu tak payah mandi seminggu. Tengok, kan? Tak payah mandi seminggu. Sakit ke tak? Kan? Orang suka ke tak? Inilah. Jadi jaga kesihatan, kena bersuci setiap hari. Yang ketiga, ni dah 1, 2, mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Kenapa kita perlu jaga kebersihan, kesucian? Sebab kita nak wujudkan sesuatu tempat itu yang bersih. Kalau bersih, kita pun suka. Cuba masuk toilet awam yang berkuning-kuning. Suka ke tak? Confirm tak ada orang suka. Jadi kalau kat rumah pun toilet pastikan toilet bersih. Masuklah toilet. Kan barulah kita sedap nak melakukan qada hajat. Tenang je. Taklah qada hajat pun tengok tandas kat rumah dah sama dengan tandas toilet awam. Yang keempat, menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Okey. Yang kelima, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Dan yang terakhir, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi habislah kita punya pembelajaran hari ini. Pertama, tajuk konsep ibadah. Yang kedua, tajuk toharo, bersuci. Okay, ada nak tanya ke tak? Boleh sebab apa yang kamu lakukan hari ini? Okey, kalau tak ada, nanti tengah hari ada kan kelas. Tengah hari ada kelas, kan ustaz pun akan buka Google Meet. Siapa nak masuk, nak tanya, ustaz akan buka juga selama 12.30 sampai 1.30. Tapi ada kerja. Kerja dalam buku modul latihan dan modul nota tu, kan buat tajuk yang ni lah, pelajaran berapa tadi ni? Pelajaran ke-17 tak silap ustaz.
Before we end the class. Dah, sini pun dah ada. Okey, dalam buku nota, modul nota dan modul latihan tu nanti siapkan tajuk yang ni lah. Tajuk bersuci asas kebersihan dengan toharoh. Konsep ibadah dan toharoh. Okey. Okey. Tu untuk masa sejam nanti las. Masa sejam las pukul 12 sampai 12.30 sampai 1:30. Ni pelajaran 18 dengan pelajaran 17. Tengok dekat buku tu, muka surat depan kali ada indeks dia kan. Ada indeks dia pelajaran 17 dengan pelajaran 18, lepas tu buka, siapkan semua. Buku modul dan buku latihan. Nota modul nota dan modul latihan. Okey, ada nak tanya tak? Tapi Ustaz, saya dapat buku nota saja, belum dapat buku latihan. Okey, tak apa. Kalau tak ada, nanti naik sekolah siapa yang tak ada, kita ambil dekat koperasi. Buat yang ada je. Buat yang ada saja. Okey, Ustaz. Melina Safrin. Okey, itu saja untuk hari ini. Lepas ni bolehlah pergi sarapan sekejap. Nanti masuk balik kelas lain. Okey. Dengan itu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Cousin, okey. Tapi siang, hi cousin, nama cousin apa? Banyak cousin kan. Okay, hi cousin Daniel. Apa? Your cousin dengan kalau sama umur, ni tak payah cakap cousin. Cakap hi Danny. Kadang-kadang ni kat rumah panggilnya Danny. Hi Danny. Dia tak payah cakap Danny. Alright.